Diorang kata diorang nampak ada nenek kebayan KJ. Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat hari Isnin. So biasalah. So kalau hari Isnin tu dekat channel ni cerita tentang apa? Yes, cerita tentang seram. Okay. So kita tak nak introduction panjang-panjang. Kita jangan lupa, korang jangan lupa, bukan kita. Korang jangan lupa subscribe, like and share and turn on bell notification untuk video aku yang akan datang. Kalau siapa-siapa yang belum tengok lagi puaka tempat kerja dengan part 1 untuk PLKN, korang boleh klik link dekat bawah description sana. Aku sediakan, just click and watch video yang sebelum ni, okay? So, kita tak nak berborak panjang lagi. Kita teruskan untuk PLKN Part 2. Roll it. โกจ๋า Sebelum aku mulakan cerita, aku nak bagi disclaimer sikit macam biasa. Apa-apa cerita yang bakal aku ceritakan selepas ini tak ada kaitan dengan yang hidup maupun yang telah pun meninggal dunia, okey? Anggap je cerita ni sebagai hiburan ataupun mungkin cerita sampai-sampaian daripada orang lain kepada aku dan aku hanya menyampaikan kepada korang. Okey, kita mula dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku di PLKN camp dekat Sarawak. Okey, cerita dia tentang Shakila, raja perempuan yang mempunyai ilmu silat. So, dia punya KJ tu time tu, okey. So, saya nak korang macam koreograf satu seni silat di antara korang berdua untuk dipersembahkan ketika upacara tersebut lah. So, bila dah jadi macam tu, KJ cakap, okey, awak buat satu kumpulan, perempuan buat satu kumpulan. Lepas dibagikan kumpulan, diorang pun berlatih lah sama-sama untuk impress diorang punya jurulatih dan ketua jurulatih untuk memilih salah satu daripada dua kumpulan ni untuk dipersembahkan pada malam kerajaan tersebut. Okey, so orang cakap macam besok tu persembahan yang betul. So hari ni diorang kena present dekat diorang punya KJ dengan diorang punya jurulatih yang lain lah. Untuk kalau diorang tengok ada benda yang perlu diperbaiki ke, benda yang tak kena ke, diorang kena perbaiki lah orang cakap dalam masa satu malam tu. Okey, so dijadikan cerita pada malam tersebut, kumpulan lelaki memulakan persembahan diorang. Diorang buka buah apa semua. Diorang pun tunjuklah dekat jurulatih diorang. Jurulatih diorang kata, okey, it's cool, it's good. So aku rasa benda ni boleh proceed, tapi kita tengok perempuan punya dulu. Mungkin perempuannya kalau lebih menarik, kita orang terpaksa pilih dia lah. Dia kata macam tu. So perempuan pun memulakan diorang punya langkah lah. So dia mula langkah. Semua macam biasa sampai ke satu ketika tu, ketika diorang macam, okey, ada satu move ni, diorang terpaksa duduk macam orang petapa, faham tak? Dia macam duduk, lepas tu buat macam ni. Ada satu part tu lah kan. So bila dah sampai satu part tu, sepatutnya part tu Shakila ni kena bangun untuk continue the another move. Senang cerita kan. Tetapi Shakila duduk kat situ lama gila. Dia macam ni lah. Lepas tu tak bangun-bangun. Lepas tu jurulatih dia macam, lama sangat kau duduk ni kan. Lepas tu dia kata, Shakila, awak okey? Lepas tu Shakila tu daripada macam ni, buka mata, lepas tu macam ni. Macam tu siap. Dia orang dah macam, apa hal ni? Kan? Lepas tu dia macam lain macam ni kan. Lepas tu yang perempuan lagi 4 orang ni pun pelik lah tengok Shakila kenapa macam tu. Sebab gerakan tu tak ada pun dalam diorang punya plan untuk dipersembahkan kepada KJ diorang. So yang 4 orang ni ingat macam Shakila saja tambah-tambah untuk menggempakkan lagi keadaan lah time tu. So yang 4 ni pun bangun, angkat Shakila tu. Lepas tu diorang sambung diorang punya buah macam biasa tau. Lepas tu jurulatih dia kata, perempuan punya group okey, tapi saya nak awak orang cakap tukar dia punya move tu sikit. Saya tak nak yang tadi part awak duduk, awak goyang-goyang kepala, saya tak nak sebab nampak benda tu disturbing gila, dia kata macam tu. Lepas tu perempuan tu kata macam ya, okey. Tapi starting daripada tu Shakila ni tak banyak cakap and dia diam sepanjang daripada lepas persembahan tersebut sampai dia balik ke dom dia sendirilah. Okey, so malam tu diorang macam okey dah sampai time untuk diorang tidur, diorang tutup lampu apa semua. So diorang pun tidur. Okey, cerita ni diceritakan oleh seorang lagi pelajar yang ikut diorang punya persilatan ni, nama dia Isha. So bila malam yang diorang rehearsal tu, tengah pagi tu, tiba-tiba Isha ni tidur katil bawah and si Shakila ni di atas dia tau. Tiba-tiba Isha ni rasa katil dia bergegar macam duduk. Faham tak? Kau bila kau tidur, kau boleh rasa shaking kau punya katil. Lepas tu dia dengar macam macam tu. Mau tak mengemang siap member kat bawah tu. Dia buka mata sebelah, dia kata macam tu dia tinjau-tinjau. Tu Isha ni tak nak bangun lah kan, sebab dia takut kan. Tapi Isha ni beranikan diri sebab dia kata dekat atas tu Shakila. So apa-apa jadi nanti tak pasal-pasal dia pun kena kan. So lepas tu bila starting dia nak bangun tu, dia tiba-tiba nampak macam rambut orang tau. I mean, kau tahu tak besi double decker tu, lepas tu ada rambut macam ni.
Dia kat sini. So bila dia jadi macam ni, so dia pun tengok, uish, dia lagi terperanjat time tu. Lepas tu dia macam dia diam kejap, tapi dalam hati dah menangis ni, dah luluh kat bahar ni kan. So dia tengok, dia tinjau sikit, dia nampak si Shakila tu dah tunduk macam ni dah macam tu tau. Maknanya dia dah upside down tau. Maknanya kepala dekat bawah, lepas tu kaki dia dah macam terjongkit macam tu. Lepas tu si Isha ni terus menjerit time tu. So bila Isha ni menjerit, orang-orang yang dalam dom tu daripada tidur terdengar lah jeritan tu kan. So dia orang pun bangun, dia buka lampu. Bila dia orang buka lampu, dia orang nampak Isha tu dah menggigil dekat bawah katil tu, and Shakila dekat atas tu, kepala dekat bawah tapi macam ni. Kau boleh bayang tak macam mana? Aku tak tahulah itu histeria ke apa. Lepas tu time tu dia orang macam panggil lah Shakila, okey tak kan, apa semua. Lepas tu Shakila tu tiba-tiba pandang macam ni Lepas Shakila tu senyum. Macam tu dia kata, jangan ambil tempat aku. Shakila tu tiba-tiba bercakap, aku kata jangan usik tempat aku. Lepas tu dia orang macam, kenapa dia ni kan? Lepas tu dia jerit, aku kata jangan usik tempat aku. Macam tu. Lepas tu dia dah kena histeria kot time tu, dah kena kacau lah time tu. Okay. Menjerit apa semua. Lepas tu dia orang nampak si Shakila ni bangun berdiri. Lepas tu faham tak, double decker tu dia berdiri dekat ujung tu macam nak kepala tu turun dulu tau. Bila kalau kepala turun dulu, memang kalau jatuh lantai daripada tingkat 2 memang pecah. Aku sendiri tangan patah jatuh daripada atas tu tau. Lepas tu bila dah benda tu jadi, dia orang nampak, dia orang cepat-cepat pergi tarik Shakila untuk tidak terjun ke bawah. So tapi Shakila punya kepala masih lagi terjuntai-juntai nampak dekat itulah, which is dia punya rambut tu akan melepasi besi untuk dekat bawah tu boleh nampak rambut dekat atas tu lah, faham tak? Boleh bayang tak the situation is like what kan? So Isha tu masih lagi dekat situ menggigil, menjerit, macam dia menangis lah. Kalau aku pun trauma kan benda macam tu jadi kat aku. Lepas tu dia masih lagi terkumat kamit. Lepas tu tiba-tiba Isha tu diam Lepas tu Isha tu kata dia rasa macam badan dia tu kena pegang daripada belakang. Lepas tu dia menjerit. Lepas tu dia rasa tangan dia macam kena control something, dia kata macam tu. Lepas tu tiba-tiba Isha tu bangun, mata terbeliak. Lepas tu dia tarik dia tarik rambut Shakila. Kau tahu kan Shakila dekat atas, lepas tu kan rambut dia terjuntai. Isha daripada bawah, dia tarik rambut tu. Dia tarik macam ni. Kau bayangkan, dua-dua kena transfer Bluetooth. Lagi apa, syahid, semua dia orang buat dekat dalam tu. Bila dia dah tarik rambut orang tu, lagilah orang atas tu menjerit. Yang bawah ni dah tak betul lah. So bila dah menjerit macam tu, salah seorang daripada diorang pergi panggil KJ. Diorang panggil KJ, and KJ laporkan kepada ustaz yang berdekatan. Time tu dah pukul 4 pagi tak silap aku. So ustaz tu datang after setengah jam macam tu. Diorang dah tak dapat nak leraikan Isha dengan si Shakila ni lah. Diorang kata rambut Shakila tu dah banyak gila dekat tangan si Isha ni. Memang dah banyak gila sebab dia asyik tarik kan. Orang kat atas tu asyik menjerit-jerit. So sementara nak tunggu ustaz tu datang, KJ dengan pelatih-pelatih lain masuk kat dalam grup perempuan tu punya bilik. Diorang pun try untuk leraikan pegangan Isha dengan si Shakila tu lah. So bila dia lepaskan rambut Shakila dengan tangan Isha, baru diorang nampak dekat tangan Isha tu ada macam kelah 3 tau. Dia macam tangan tu dikelah oleh macam pisau lipat tu kan. Dia kelah 3. Lepas tu dia macam menjerit lah. Dia kata jangan ambil barang aku. Yang atas kata jangan kacau tempat aku. Dah menjerit-jerit tak betul apa semua. So bila kekacauan tu berlaku, alhamdulillah lah benda tu berlaku untuk 2 orang sahaja, which is dom-dom yang lain tak kena kan. So bila dah jadi macam tu, chaos gila-gila. Ustaz pun sampai lepas setengah jam macam tu, sebab diorang punya jalan ni macam pedalaman sikit kan, Sarawak punya version kan. So bila diorang punya ustaz ni bagi orang cakap ruqyah, azan apa semua. So bila dapat leraikan kedua-dua ni, diorang kata Isha dengan Shakila ni, diorang macam time tu diorang kata diorang ni terjumpa something yang botol kecil tau dekat hujung PLKN tu. Diorang kata si Shakila nampak benda tu macam botol perfume. Lepas tu Shakila tu pergi buka, and dia tuang kat tangan si Isha untuk macam ni. Lepas tu pergi bau. Siap sapu macam ni siap. Kepala otak dia tak tahu apa benda yang dia jumpa tu. Lepas tu dia sapu, dia lap dekat ni. Diorang kata itu adalah minyak daripada hasil buangan orang daripada, orang cakap apa, ustaz dulu tangkap benda tu and buang dekat situ. Diorang kata benda tu minyak daripada pocong. Diorang kata aku tak tahulah kan. Tapi benda tu tak tahulah, silapnya dekat situ kan. And ada orang kata berpunca daripada macam silat tu. Diorang kata Isha ni dia macam ada, bukan Isha ni, si Shakila ni ada macam pengamal ilmu silat yang dalaman lah, yang dalam batin ni kan. So bila dia gunakan daripada cara yang tak betul, dia pun tak kuat. So kat situ benda tu boleh senang masuk lah, senang cerita. Tapi malam tu tak ada apa-apa jadi. Just hysteria yang bagi aku menakutkan. Bagi kau gila kau, kepala dekat bawah dia main tarik-tarik macam tu.
Kan kalau aku tak tahu nak cakap macam mana. So macam tu lah. Lepas tu besok tu diorang kata diorang punya majlis keramaian tu terpaksa ditangguhkan disebabkan benda yang macam tu. So diorang ni dihantar pulang oleh mak bapak sendiri, and ada orang kata Shakila bila balik masih lagi meracau-racau. Dia kata dia nampak ada benda yang ikut dia, sama juga dengan Isha. Dia kata ada benda yang masih lagi ikut dia, and yalah masih lagi terjah-terjah dia, and kita tak tahu apa berita sampai sekarang. Sampai situ je lah. Time tu dia punya kes terjadi pada tahun 2007. Aku baru darjah 5 kot time tu, darjah 4, darjah 5. So macam tu lah cerita dia. Aku tak tahulah sekarang mungkin dah jadi mak orang kot. Macam tu lah untuk cerita yang pertama. Aku harap korang tak bosan lah sebab dia macam panjang sikit. So kita move out untuk cerita yang kedua. Alright, so cerita yang kedua ni aku rasa macam okey kot untuk aku borak cerita pasal dia ni. Brother ni nama dia Zul, okey. Zul ni ceritanya daripada kawan rapat aku sendiri, di mana diorang ni berkawan sama sejak daripada bangku sekolah lagi, and diorang masuk ke PLKN tu pun diorang alhamdulillah dapat camp yang sama sebab kawan baik punya pasal. Seorang Zul, nama satu lagi nama dia Fik. So Zul dengan Fik. Zul dengan Fik ni dia ceria tau, dia periang. Dia memang sangat-sangat yalah best friend lah kan. Tapi apa yang memeranjatkan dan memelikkan Fik time tu, bila starting je Zul ni masuk sebagai seorang pelatih dekat PLKN yang berada di salah satu tempat di Negeri Sembilan, dia kata Zul ni tak banyak cakap weh cap time tu. Dia kata macam tu. Zul kata Zul ni biasa dengan aku, dia macam dia cheer gila. Dia antara orang yang kuat bahan, kuat melawak. Tapi bila starting dia masuk dalam PLKN tu, memang dia totally senyap. Dia seolah-olah memang tak suka untuk masuk ke dalam PLKN tersebut. Okey, dia cerita dia macam ni. Zul ni dia ada satu perangai pelik yang Fikri ni nampak time dia dekat PLKN, which is daripada hari pertama sampai ke hari ke-14 dia ada dekat PLKN tu, Zul ni suka bawa bekal. Ada satu bekal ni, and bila sampai dekat kafe, time dia orang makan apa semua, Zul ni akan makan sikit je, and selebihnya dia akan letak dalam dia punya tupperware secara curi-curi. So bila dia selidik baru dia jumpa apa sebab dia. Okey, dia macam ni. Ada satu hari tu, ni hari ke-15 atau ke hari 16, aku tak sure. Si Fik ni ialah best friend. Bila dia tak bertegur dengan Zul ni, dia rasa macam something wrong somewhere tau. Dia try pergi approach Zul ni. Dia tanya, Zul, kau ada masalah ke? Kau senyap je daripada hari tu. Kenapa kan? Aku nak bercakap dengan kau pun aku susah sekarang. Padahal kita ni best friend bro. Lepas tu Zul cakap, tak ada apa lah, aku okey je. Biasalah mula-mula masuk PLKN ni, aku kan tak minat benda-benda macam ni. Dia kata macam tu. So Fikri ni assume macam yalah biasalah culture shock kan, homesick sikit. So macam tak ada apa lah. Tapi dia tak sempat nak tanya berkenaan dengan bekal makanan yang dia selalu sorokkan. Dia kata, aku rasa time tu cap, aku ingat dia tak ada selera tau nak makan kat kafe. So bila dia balik dekat dorm tu, boleh makan sorang-sorang apa semua kan. So yang tu dia tak sure pada mula-mulanya lah. So ada satu hari tu dia tergerak hati untuk ikut tau Zul ni. So daripada starting dia pergi kafe tu, dia baru perasan haluan dia untuk balik ke dorm tu, dia guna haluan lain, which is haluan daripada belakang store. Kalau ikutkan jalan tegak tu adalah jalan terus ke arah dom diorang, tapi dia ikut jalan lagi satu, boleh tembus juga ke dom diorang, tapi daripada jalan yang belakang, which is jalan yang orang tak lalu pun, sebab jalan tu sangat-sangat creepy. Jadikan cerita, ada satu malam tu, biasanya diorang lepas main maghrib dengan isyak kan, diorang ada makan sikit macam bubur ke roti kan, tak silap aku kan. Dia kata dia ternampak Zul ni buat something lagi yang macam samalah, dia angkat sikit je makanan untuk dimakan, and selebihnya dia kumpul kat dalam satu bekas tu. Lepas tu dia macam, aku macam tertarik kan, apa hal dia buat macam ni, aku nak tahu juga kenapa. Rasa macam pelik, fishy gila kan Zul ni. So macam okey tak apa, dia biar dia ambil dulu. So ketika pelajar-pelajar dah mula beransur pulang ke dom diorang, si Fikri ni pun jalan mengikut dom masing-masing lah, ikut jalan yang biasa. Tetapi Fikri time tu dia tak balik dom terus, dia tunggu dekat tepi tu untuk dia intai apa yang Zul buat. Lepas tu dia nampak Zul bangun and berjalan mengikut jalan belakang tu lah yang macam aku cakap tadi tu. So si Fikri ni pun pergi ikut. So dia pergi ikut. Time ni yang time ni yang ni bila Fikri ikut jalan belakang tu, dia macam dia terperanjat sebab dia nampak Zul pergi ke arah satu pohon besar dekat situ. Lepas tu dia duduk dekat situ, dia seolah-olah sedang menyuapkan something makanan. Faham tak maksud aku? Tapi sebenarnya dia ikut pandangan Fik, dia macam buang makanan tu, faham tak? Dekat bawah pokok tu. Lepas tu dia pun macam, apa dia ni buat ni?
apa hal dia macam ni? Dia kata macam tu kan. Lepas tu dia tak berani tegur Zul tu. Dia tahu kat situ ada benda lain selain Zul dekat situ. So dia pun patah balik. And dia balik ke dom dia macam biasa. And dia buat macam tak ada apa-apa jadilah. Lepas beberapa minit lepas tu, Zul pun masuk dalam dom dia. Fikri ni pun diam lah. Dia biarkan je lah. Sebab dia dah tahu sedikit lah benda tu. Tapi dia tak tahu secara jelas apa yang jadi sebenarnya. Okay, so besok tu jadi macam biasa. Zul masih lagi dengan perangai pelik dia, dengan bawa makanan and pergi ke pohon besar tersebut untuk buang makanan dekat situ. Dia cakap ada sekali tu dia ikut jalan belakang and dia pergi tinjau dekat belakang pokok tu, banyak gila makanan-makanan, sisa-sisa makanan dekat situ yang telah pun dibuang oleh Zul selama itu. Time tu dia kata, aku pergi situ cap, aku tak tahan cap. Sebab apa, bau dia busuk gila dengan sisa makanan apa semua. Dia cuba try report dekat pihak-pihak jurulatih apa semua, tapi jurulatih kata ikutkan belakang tu tak boleh lalu. Kalau dia orang lalu, dia orang akan dikenakan denda. So Fikri ni takut lah kalau aku pergi lapor kat belakang tu, aku pergi kan tak pasal-pasal aku kena sidai je lagi. Dia kata macam tu. Lepas tu okey, dia pun biar. Dia pun macam tak apa, biar aku sasat seorang dengan Zul ni kan. So pada malam yang besok tu, dia pun ikut Zul ni sekali lagi untuk ke jalan itu and dia nampak benda yang sama terjadi. Lepas tu dia pun balik dom. Dia kata dia laporkan benda tu dekat KJ dia and jurulatih-jurulatih yang lain time tu. Lepas tu jurulatih dia yang lain and KJ dia turun dekat tempat yang ada kata pokok besar yang terlindung dengan pagar tu kan. So bila dia pergi situ, dia nampak Zul masih lagi tenang diam dekat situ and masih lagi dia kata macam serve orang makan dekat tepi tu. Lepas tu KJ cakap, ini lain. Dia tak boleh ni. Dia bukan dia ni. Dia kata macam tu. Lepas tu tiba-tiba KJ dia terus cenyah. Lepas tu KJ dia azan. Bila je KJ tu azan, si Zul ni terus baling dia punya bekas makanan ke arah diorang tau. Lepas tu Zul jerit, apa masalah korang? Kenapa korang kacau aku? Dia kata, aku duduk dengan dia ni, tak ada orang kacau aku pun selama ni. Apa masalah korang? Dia macam tu tau. Lepas tu dia orang azan dia. Lepas tu Zul dia dah macam mengacau, dah macam tak betul lah kan. Lepas tu dia orang kata Zul ni macam cuba nak attack seorang-seorang kat situ. Zul tu jerit-jerit tau, dia panggil. Dia macam terkumat kamera tapi tak dengar apa yang dia panggil and apa yang dia sebut tau. Lepas tu dia punya KJ tu pun azan, rukiahkan dia apa semua. Lepas tu Zul tu macam dah tenang sekejap. So budak-budak lelaki ni pun bawa balik si Zul ni ke dia punya dom lah. So bila balik ke dom, dia orang baringkan Zul. Zul pun macam diam, duduk macam tu lemau je kan. Masih lagi macam karakter dia awal-awal masuk dulu lah, macam Fikri cakap. Lepas tu Fikri cerita dengan aku, Cap, korang tahu tak apa jadi malam tu? Tiba-tiba si Zul ni bangun, berlari nak ke arah pintu seperti nak keluar daripada dom tu. Diorang kata, time tu Cap memang 10 orang juga tahan dia tu. Tapi dia punya kekuatan tu memang luar biasa dia kata. Sampai ke satu tahap tu, diorang tak nak Sampai ke satu tahap tu diorang tak boleh tahan si Zul tu and Zul berjaya lolos daripada pintu dom tersebut. Diorang nampak si Zul ni lari ke arah pokok yang tadi itulah. So diorang panggil sekali lagi KJ dengan diorang punya jurulatih apa semua untuk berkumpul balik dekat pokok tu. Diorang nampak si Zul dah pun panjat ke atas pokok tu and duduk kat satu ranting tu. And diorang kata diorang nampak ada checkpoint dekat sebelah dia yang sedang macam tu berdiri macam tu Dia kat sini, contoh ini Zul, checkpoint tu dekat sini. Lepas tu diorang dah kucak-kacir lah, diorang dah risau, diorang tak tahu nak buat apa. Sampai KJ diorang datang, KJ dia buat benda yang sama, azan, tapi kali ni azan tersebut merupakan azan yang terakhir didengar oleh Zul. Yang mana ketika itu Zul cakap dengan sebelah tu, saya janji, saya ikut awak, saya tepati, saya ikut awak. Dan Zul berdiri dekat atas ranting kayu tu. And ranting kayu tu dia terseliuh ke, dia tersadung ke, tak silap aku. And dia pun terjatuh ke bawah and mengalami kecederaan parah di kepala. Dan dia meninggal dunia 2 minggu selepas kejadian tersebut. So kat sini starting point dia, kenapa si Zul ni daripada seorang periang menjadi seorang yang sangat-sangat diam. Fikri cakap malam tu lepas dia si Zul ni meninggal, dia ni nak kemas loker si Zul ni. So dia pun buka loker si Zul ni. Dia nampak macam ada tampal-tampal tau, notes yang dia tampal. Lepas tu dia pergi buka semua notes tu untuk dikemas. Dia baca satu notes tu, yang di mana notes tu bertulis, saya minta maaf, saya tak mampu jaga awak, saya sayangkan awak tapi Tuhan lebih sayangkan awak. Notes yang ketiga, saya berjanji hidup mati saya bersama awak, kalau perginya awak, saya pun pergi. Yang terakhir note dia, jiwa saya mati, hati saya kacau. Itu 5 notes yang ada tertampal dekat dalam peti loker si Zul ni lah. Lepas tu dia buka satu buku tu, ada satu gambar which is girlfriend dia. Dia kat belakang tu tulis girlfriend dia sebenarnya meninggal dunia
2 minggu sebelum dia masuk ke PLKN tersebut atas sebab kemalangan jalan raya. Fatihah nama dia punya girlfriend. Ya, dia orang berpendapat lah si Zul ni tak boleh nak terima kepergian girlfriend dia time tu, and dia pun macam jelah budak-budak baru umur 18 kan, kau faham je lah dia orang punya bercinta penerimaan tu lain kan. So bila dah jadi macam tu, dia pernah minta surat pengecualian untuk tak join PLKN untuk batch ni, tapi ditolak oleh pihak sana disebabkan benda ni bukan berkait dengan dia punya family, and dia pun terpaksa mengikuti latihan ni. Dia pun tak boleh nak lari apa semua. Kat situ dia mengalami gangguan ni sikit kan. So kat situ dia kata dia nampak benda-benda macam tu dekat belakang pokok, seolah-olah Fatihah tu datang untuk teman dia makan, Fatihah tu datang teman dia borak, tapi sebenarnya benda tu daripada alam lain yang hanya memanipulasikan mata dan pandangan dia sampai orang cakap apa, mendatangkan kecelakaan pada diri dia sendiri. Macam itulah. Redha is penting. Kadang-kadang Tuhan ambil something yang lebih baik untuk digantikan dengan yang lebih baik if kita redha. Okey, jangan terperangkap dengan batu yang lama. Cuba kita cari bunga yang baru untuk kita tahu betapa segarnya kehidupan dekat dunia ni. Dah macam cerita last kan. Harap korang tak bosan lah sebab korang minta aku untuk panjangkan ceritanya. Macam sebelum ni aku terima banyak gila version panjang-panjang tau, tapi aku cuba mudah dan pendekkan. Tapi banyak orang cakap, bang panjangkan sikit, bagi cerita tu jadi 4 ke jadi 5. Aku tak mampu, bukan tak mampu, I mean kalau aku nak bercampur adukkan cerita tu panjang-panjang, takut minggu depan aku tak ada modal. So aku ambil, aku cakap apa, inisiatif lain untuk aku panjangkan 1 dengan 2 punya cerita lah. So untuk cerita yang ketiga ni tentang jurulatih, ketua jurulatih KJ Bakri. Bukan Bakri dekat Muar bukan. Ini memang nama dia BAKRI, KJ Bakri, ketua jurulatih Bakri. Okey, diorang kata ada batch dekat Selangor ni kata KJ Bakri ni merupakan salah seorang yang enggak percaya tentang isu-isu mistik ni. Sebab apa, dulu dia pernah kena game dengan seorang pelatih ni. Dia kata nampak benda tu, nampak benda ni, pergi buat itu, dia bawa orang ni pergi berubat apa semua. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Dia punya pelatih tu kelentong dia semata-mata untuk dapat pelepasan keluar daripada khidmat negara tersebut lah, PLKN tu kan. Lepas tu dia dah pangkah. Dia pangkah habis. Dia kata dia tak nak percaya lagi kalau orang kata nampak itu, nampak ini. Dia memang tak nak percaya. So cerita dia starting macam ni. Okey, diorang kata batch diorang ni selalu nampak ada kelibat nenek kebayan tau dekat area-area tempat diorang tu, di tempat pusat latihan diorang tu, dekat tempat diorang buat marching apa tu, berkawat, tempat diorang buat latihan, tempat diorang benda macam apa, macam contoh diorang nak turun pergi kafe, diorang nampak ada satu kelibat nenek ada kat situ. Dia kata macam tu. Tapi diorang tak adalah assume benda tu as nenek kebayan terus tau. Tapi dia nampak lah ada benda tu macam tak cantik lah kalau kau tengok dengan mata kasar apa semua. Dah 3 kali aku goosebump. Gila cerita malam ni. Alright, so bila macam tu dia terus laporkan benda ni kat ketua jurulatih dia lah. Tapi silap orang lah, sebab ketua jurulatih dia tu memang tak percayakan tentang benda-benda gaib macam ni lah, disebabkan prinsip yang tadi itulah aku cakap. Lepas tu ada satu malam tu diorang kata masa perjalanan balik daripada kafe nak ke arah dom diorang nampak nenek tersebut berdiri seolah-olah melambai ke arah pelatih-pelatih tersebut. And pada malam tersebut terjadilah satu histeria yang secara beramai-ramai. Chaos gila time tu. Which is time tu diorang nampak benda tu lambai, seorang perempuan menjerit and benda tu berjangkit kepada yang lain. So bila dah menjerit apa semua, pelajar-pelajar lelaki serta jurulatih yang lain cuba mengawal keadaan dengan bawa beberapa orang perempuan yang telah pun terkena rasuk ataupun histeria tu ke arah surau diorang yang ada kat situ lah. So bila masuk dalam tu, ada orang-orang lain yang tengah berkawal dekat tepi tu. Lepas tu diorang kawal lah, diorang try ruqyah apa semua. Dekat dalam masjid tu memang gila-gila punya lah. Dia punya menjerit tu, ada yang tiba-tiba berjoget, ada yang tiba-tiba menjerit, ada yang menjerit seperti nak terkeluar, nak tekak, macam-macam hal dalam tu. Lepas tu KJ dia sampai, KJ Bakri sampai. KJ Bakri sampai, dia buka je pintu surau tu, dia nampak memang keadaan tu chaos gila. Dah berlari-lari, lompat-lompat apa semua. Lepas tu dia tanya pelatih dia seorang tu. Dia kata, kenapa ni? Apa masalah dia? Diorang kata diorang nampak ada nenek kebayan KJ. Lepas tu diorang jadi macam ni. Saya pun tak tahu kenapa. Lepas tu KJ tu cakap, ini semua tembegang ni. Dah rancang ramai-ramai. Lepas tu nak balik. Lepas tu buatlah perangai macam ni, menyusahkan kita orang. Lepas tu nak desak kita orang, suruh korang balik. KJ dia cakap macam tu. KJ dia terus pergi kat salah seorang perempuan yang telah pun ditenangkan tu. Lepas tu dia pergi tanya, kau cakap benda ni siapa yang plan?
Dia kata macam tu tau. Lepas tu dia diam. Nama awak siapa? Alia. Oh, macam tu. Lepas tu jawab. Siapa Tuhan kau? Lepas tu dia tanya budak tu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, Nabi kau? Muhammad. Oh, mana ya betul lah. Itu Alia. Lepas tu dia tanya, mana kiblat kau? Budak tu diam. Budak tu diam. Budak tu diam. Dia tanya sekali, mana kiblat kau? Budak tu diam lagi. Lepas tu dia kata, dia jerit, mana kiblat kau? Pam! Kena chalk slam. Dia kena chalk slam dengan budak perempuan Alia tu, kena cekik. Lepas tu dia kata, time tu dia orang nampak Alia tu terus macam terkam tau, KJ tu. Dia pegang KJ tu kuat gila and dileraikan oleh beberapa pelajar dekat situ. Tapi dia orang kata nampak ada kesan jari tu, jari 4 ni dekat sini, nampak ada kesan yang sangat dalam lah dekat KJ punya leher ni. Lepas tu KJ ni pun terus duduk kat tepi and tercengang sekejap. Lepas tu benda tu dikawal oleh salah seorang ustaz yang telah pun dipanggil oleh jurulatih yang lain pada malam tersebut. Dikawal and dibenarkan beberapa pelajar untuk pulang ke rumah masing-masing untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya lah. So habis malam tu. Tapi benda tu tak habis dekat KJ Bakri. Bila KJ Bakri keluar daripada surau tu, KJ Bakri pula nampak orang tu say hi dekat dia. Tu KJ Bakri macam nothing to say. It's all about fantasy. Dia kata macam tu. Dia pun turun. Dia nak balik rumah dia lah. Time tu rumah dia dekat je dekat situ. So dia pun masuk kereta. Dia pun jalan. Dia jalan keluar dekat PLKN tu. Lepas dah keluar apa semua, yang kesiannya member tu, masa dia starting keluar dekat dia punya pintu gerbang tu, dia kata dia nampak makcik tu berdiri dekat depan gate tu macam ni. Oh, gila lah. Tu KJ Bakri tu pun, dia dah bergetar lutut. Walaupun dia kata dia tak percaya benda Allah macam tu, tapi dia masih lagi ketak lutut, dia kata. Lepas tu dia pun reverse masuk balik PLKN tu, dia pergi kat surau tu. Budak-budak dah tak ada. Lepas tu dia pun pergi kat dom. Dia pergi kat dom untuk kejut satu bilik ni, untuk pergi siasat siapa benda tu and siapa yang buat owner. Dia kata nenek tu bukan jelmaan, tapi budak-budak perempuan ni yang saja plan untuk takut-takutkan dia. Dia kata macam tu lah. Ego kan dia ni. So dia nak jadikan cerita, malam tu dia datang kat dom budak tu, dia buka je lampu, budak-budak tengah tidur lah. Lepas tu dia kejut semua. Dia jerit. Lepas tu semua budak-budak bangun. Pergi kat depan sekarang, aku nak korang pergi tengok siapa nenek tu. Budak mana yang berani kacau aku. Dia kata macam tu. So budak-budak dia pun keluar. Budak-budak ni keluar. Lepas tu KJ ni pun keluar. Pergi dekat budak-budak tu lah. So bila dia ikut budak-budak ni ke arah nenek kebayan tersebut, lepas tu dia orang tiba-tiba berhenti tau. Dia macam satu kumpulan pergi ramai-ramai. Lepas tu budak-budak tu berhenti and KJ tu pun berhenti juga. KJ cakap, siapa suruh berhenti? Asal tak datang depan? Lepas tu budak-budak tu pusing, budak-budak tu tunjuk macam tu dekat arah dia. Lepas tu rupanya nenek tu dekat belakang. Jam KJ Bakri jam. So KJ Bakri ni tak pusing belakang, dia terus lari ke arah dom yang mula-mula dia suruh budak-budak tu masuk. Dia jerit, budak, pergi balik dom sekarang. Lepas tu dia pun lari masuk dalam dom tu. Dia buka je pintu dom tu, dia nampak budak-budak tu semua tengah tidur nyenyak. Sempoi bahang. Dia buka lampu, dia tengok budak-budak tu tengah tidur. So, persoalannya, tadi dia masuk bilik mana, budak mana yang dikejut, budak mana yang tunjuk location nenek kebayan tersebut. So, bila dia nampak semua budak-budak tengah tidur, dia nak try keluar. Dia nampak lagi nenek tu. And time tu dia terduduk and dia macam menjerit. Budak-budak tu pun bangun. Budak-budak tu pun bawa tarik KJ tu masuk dalam dom diorang. Budak-budak tu pula azan, try rukiah ada apa semua. Lepas tu dia dah sedar, baru dia cerita tentang apa yang dia nampak and apa yang dia lalu. Macam tu lah yang kena dekat si KJ Bakri ni. So macam tu lah untuk cerita aku. Nampak tak? Ada 3 hari ni, tapi aku bagi yang paling padat, yang paling lama yang aku boleh bagi dekat korang. So aku harap korang enjoy. Jangan bosan doh. Nanti minggu depan aku nak cerita lagi. Kalau korang rasa macam panjang sangat cerita ni, minta aku pendekkan supaya minggu depan aku boleh tolong pendekkan dan cuba padatkan sepadat-padat yang mungkin. Kalau korang rasa panjang ni meleweh sangat kan. So itu saja untuk cerita PLKN nombor 2. Aku just nak pesan lah, kalau pergi tempat mana-mana tu jangan kerek macam KJ Bakri ni. Kalau tidak pisang kau. Kita jangan main-main dengan benda yang kita tak nampak. Sebab apa? Kita tak tahu dekat mana and kita kena sedar kita di mana. Macam biasa, korang jangan lupa subscribe channel ni untuk sokong aku untuk terus berkarya lagi and give the best untuk korang semua. Alright?
So kita jumpa lagi minggu depan untuk cerita seram. Kita tengok mungkin Puaka Tempat Kerja Part 2. Kita sembang lagi pasal cerita tu. Okay, I see you when I see you. Jangan pandang belakang. Promise.